Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung pada bab yang kedua berkaitan dengan tasawur Islam, berkaitan dengan tasawur Islam, iaitu keistimewaan Islam. Mumayyizu 'alal Islami. Apa kelebihan berkaitan dengan ataupun keistimewaan terhadap Islam? Okey, pendahuluannya, Islam mempunyai beberapa keistimewaan yang unggul yang membezakan di antara agama-agama yang lain ataupun ajaran-ajaran ataupun pegangan-pegangan yang lain. Jadi, keistimewaan yang terdapat dalam Islam yang pertama merupakan sifat ketuhanan, yakni Rabbani. Maksudnya apa? Islam mempunyai sifat mempercayai kepada Tuhan. Yang kemudian keistimewaan Islam mempunyai syumul, merangkumi keseluruhan aspek kehidupan. Syumul, tidak ada kita kata apa, perkara yang tidak dijelaskan dalam agama. Jadi saudara dan saudari, para pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, menunjukkan bahawa apa? Islam merupakan agama yang perfect. Satu agama yang tidak ada cacat celahnya. Satu agama yang menunjukkan bahawa kesempurnaan sehingga mengangkat martabat manusia itu menjadi tiga perkara yang kita sentuhkan sebelum ni, iaitu sebagai hamba Allah Ta'ala atau sebagai hamba kepada Sang Pencipta, sebagai khalifah dan juga sebagai pemakmur. Kemudian seimbangnya Islam ini mengimbangi dunia dan juga akhirat. Ini kehebatan yang ada pada Islam. Islam tidak membawa hanya kemajuan kepada dunia semata-mata, bahkan membawa kejayaan ataupun menyelamatkan manusia itu di akhirat kelak. Sebagai contoh, mewajibkan melakukan solat 5 waktu, menutupnya aurat. Kenapa perkara tersebut dituntut dalam agama? Apabila perkara tersebut tak dilaksanakan, mengakibatkan apa? Mengakibatkan berlakunya siksaan. Kerana setiap perkara yang kita melanggar agama ataupun kita melakukan dosa, maka sudah pasti akan diancam azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Islam mengalakkan manusia itu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala atau yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, maksudnya dia akan menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Sejagat keistimewaan Islam ni merupakan kita kata dari segi sudut sejagat ini, bagaimana apabila Islam yang lengkap bertujuan mengangkat martabat manusia. Ia tidak dikhususkan pada kelompok yang tertentu, malah meliputi semua bangsa, geografi dan suasana, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya. Itu kata manusia, itu kata hebatnya Islam ini. Islam dia tidak ada perbezaan warna kulit. Islam tidak ada hanya untuk bangsa yang tertentu, tidak. Dan kemudian wasatiyah, ini kesederhanaan. Okey, kita lihat satu persatu. Rabbani, yang kata keistimewaan Islam katakan Rabbani atau ketuhanan bermaksud segala hukum, konsep, nilai, peraturan yang terdapat dalam Islam ditetapkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan hasil pemikiran dan ciptaan manusia. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya para saudara-saudara dan saudari, para pelajar sekalian, hebatnya Islam ini, ia bukan satu agama ciptaan,
daripada akal manusia yang terbatas. Ia satu perkara yang mana dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terhasillah Al-Quranul Karim sebagai contoh. Terdapatlah hadis yang mana menjadi sumber rujukan dalam agama. Kemudian Islam adalah berbeza dengan agama yang lain yang dicipta atau diilhamkan oleh penciptanya bersifat lemah. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162. Ini agama lain terbatas. Hanya sekadar kita kata kehidupan mereka duniawi semata-mata. Tidak menyentuh bagaimana kehidupan di akhirat. Sebagai contoh kita lihat agama selain daripada agama Islam, agama apa? Ataupun ajaran Hindu. Adapun mereka membakar jenazah tersebut, membakar mayat tersebut, bagi mereka sudah tidak adalah kehidupan yang kedua. Sedangkan kita dikebumikan dan kita yakin bahawa manusia itu akan dibangunkan semula. Ini kita hebatnya ciptaan, hebatnya Islam ini dengan membawa sifat kita kata keistimewaan Islam. Yang pertama merupakan Rabbani dan seterusnya. Syumul Islam merangkumi kesegenap aspek hidup manusia, memenuhi segala kepentingan mereka, sama ada dengan Allah ataupun dengan manusia ataupun dengan alam sekeliling. Kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan makhluk. Disebut makhluk ini merangkumi dengan manusia ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan. Maka agama ciptaan manusia tidak memiliki ciri-ciri ini. Kenapa? Agama tersebut tidak menentukan peraturan yang bersangkutan dengan akidah. Kita meletakkan akidah itu merupakan tunjang asas utama. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh serta mencukupi segala aspek kehidupan setiap manusia. Jadi dari segi sudut aspek muamalatnya, dari segi sudut aspek politiknya, dari segi sudut aspek jenayatnya, hukuman jenayahnya, maka Islam telah meletakkan ataupun Islam telah menentukan kaedah untuk melaksanakan. Sebagai segi sudut, kita kata segi sudut politik, bagaimana menentukan sifat hakimiyahnya. Dari segi sudut kita kata ekonominya, muamalatnya, menjauhi riba dalam perniagaan. Dari segi sudut jenayatnya, Islam telah mengadakan hukuman hudud dan juga qisas. Okey, dan seterusnya. Seimbang. Disebut seimbang Islam dan seluruh ajaran Islam dan sistemnya ditegakkan atas dasar sepadu dan seimbang. Syariat ini perlu diamalkan secara keseluruhan oleh manusia. Melihat bahawa bila disebut Islam ini, dia tidak boleh ambil suku, tolak suku, tak boleh. Islam mestilah diambil secara keseluruhan. Apabila meninggalkan segala perintah, maka cacatlah Islam mereka cacatlah Islam mereka serta pincanglah kehidupan masyarakat dan juga negara. Bila kita kata ambil, kita nak contoh, kita kata okey, dalam kehidupan manusia, dalam pengurusan harta pusaka, kita ambil bab Islam. Dalam hukuman jenayah, kita tolak menolak Islam, maka tidak akan selesai dari segi sudut masalah jenayah, zinanya, rogolnya, ataupun masalah jenayah curinya. Kenapa? Keadaan tersebut tidak diamalkan dengan sempurna. Okey, kesepaduan dan keseimbangan sistem Islam termasuklah penciptaan langit dan bumi serta peredaran bulan, bintang dan matahari. Semuanya bersifat sepadu dan seimbang. Allah Ta'ala jadikan siang dan malam bergeraknya. Bulan ini 30 hari, kita kata pergerakan bulan 30 hari, pergerakan matahari selama 365 hari. Maka itu sudah menunjuk bahawa bersifat sepadu dan seimbang. Seimbang bermaksud sama berat dan tidak berat sebelah. Keseimbangan juga peraturan yang bersangkutan dengan akidah, ibadah, akhlak dan tidak menghubungkan agama dalam konteks kehidupan politik, ekonomi, sosial, sains dan teknologi mereka.
Tapi kita nak beritahu di sini bahawa setiap apa sekalipun politik, agama, akhlak, muamalat, kemudian seluruh kehidupan manusia, keseimbangan tetapi berlandaskan kepada agama. Okey, seterusnya kita lihat pada sejagat. Syariat, bila disebut syariat Islam ini lengkap dan sempurna, bertujuan untuk mengangkat martabat manusia di dunia dan mendapat kejayaan di akhirat nanti. Okey, dia manusia ini mengangkat martabat di manusia itu di dunia dan juga akhirat. Dan agama juga, agama Islam ini bersifat sejagat. Kenapa? Dia tidak dikhususkan kepada sekelompok yang tertentu, malah meliputi semua manusia, timur dan barat, utara ataupun selatan. Dan kemudian seterusnya, wasatiyah. Bila kita tengok wasatiyah ini kesederhanaan, iaitu ialah elemen yang sangat penting dalam Islam. Islam menolak unsur ekstrim. Islam tidak menekankan kepada keganasan. Islam merupakan agama yang wasatiyah, yang membawa itu moderate. Dia bukan kata moderate yang menolak satu benda yang nampak seperti berat. Dah, wasatiyah Islam ini melihat kepada keadaan. Sebagai contoh, kita kata berlaku satu perkara darurah. Apabila kita berlakunya perkara darurah, kita berada ketika kita berada dalam musafir sebagai contoh, maka Islam membenarkan untuk kita melakukan jamak wa taksir, jamak dan qasar. Kita boleh melakukan jamak dan juga qasar. Tengok, Islam walaupun dalam keadaan manusia itu diwajibkan solat, tapi ada satu ketika diberinya rukhsah. Ketika tidak adanya air, diberikan apa? Diberikan untuk bertayamum. Ketika mana kita kata dalam keadaan darurat, makanan tidak mencukupi, air tidak ada, maka benda yang diharamkan dihalalkan. Ini kesederhanaan Islam itu mengangkat bahawa Islam ini satu agama yang kita kata tidaklah memberatkan penganutnya. Dari sudut kita kata kepada hari ini, Islam membenarkan apa? Membenarkan dari segi sudut perniagaan, yang mana perbankan pada hari ini. Pada kita lihat perbankan pada hari ini ada kita sebut sebagai kalau kita tengok pada hari ini adanya profit ataupun kita kata ada interest. Tapi interest yang dalam Islamic banking, dia melihat kepada keuntungan tersebut, dia dilihat kepada base lending rate, BLR. Tapi itu kamu akan belajar. Kalau kita ambil muamalat, kamu akan belajar kaitan itu secara mendalam. Tapi nak melihat bahawa Islam membenarkan perbankan, membenarkan perkara-perkara yang mana menjadi keperluan kepada manusia. Islam menolak unsur ekstrim dalam kehidupan. Sikap melampau bukan saja ditegah dalam aspek kehidupan di dunia, seperti pemakanan, mengumpul harta dan sebagainya. Bahkan dalam aspek perakhiratan seperti ibadah, berzikir sekiranya dilakukan secara melampau juga tidak dibenarkan. Sekiranya kita kata seseorang itu tidak boleh dia tidak digalakkan untuk solat sepanjang malam sekiranya keesokannya tidak mampu untuk dia bekerja, tak digalakkan. Tapi ada setengah orang bagi dia itu tidak tidur sepanjang malam dan keesokannya lebih kuat di pagi hari, maka itu tidak menjadi masalah, tidak jadi halangan kepadanya. Islam juga tidak membenarkan seorang itu puasa tanpa berbuka. Islam tidak membenarkan seorang itu tidak berkahwin. Pernah berlaku pada sahabat apabila mereka ingin berbuka, mereka ingin berkahwin, maka Nabi datang kepada mereka kata, aku juga berkahwin dan aku juga berpuasa dan berbuka puasa. Maksudnya Islam tidak membawa kepada keberatan ataupun ekstrim ni. Islam menitikberatkan kesederhanaan, dan sifat kesederhanaan ini sesuai dengan fitrah manusia. Dan kemudian keimanan kepada Allah dan semua rukun iman mestilah dilakukan dengan penuh keyakinan
tanpa sebarang keraguan. Ini para anak murid ustaz sekalian, kamu kena tanam betul-betul keimanan kepada qada dan qadar. Apa yang Allah tentukan ni kerana sebab putus cinta, terus putus asa kepada Allah Ta'ala, sebab kematian ibu bapa, terus tak mau tak mau bergantung, tak mau berhubung dengan Allah Ta'ala, tak nak solat. Kenapa bagi dia tu sudah putus asa? Tidak. Setiap benda Allah Ta'ala tentukan kepada kita tu, itu merupakan ada hikmah di sebalik yang berlaku. Okey, dan seterusnya keimanan yang tidak kukuh dan ragu-ragu, maka tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iman sudah tak diterima, bagaimana kita nak pulang nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak bawa diri? Nak bawa diri kita nak masuk ke alam barzakh, akan dipersoalkan oleh munkar dan nakir, dan kemudian kita akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan disoal segala amalan kita, sedangkan asas kepada penerimaan amalan itu ada berpunca ataupun utamanya adalah keimanan, akidah. Sekiranya akidah sudah rusak, bagaimana amalan-amalan kita yang lain, bagaimana solat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, maka tak dikira. Sebab apa? Akidah kita rosak. Jadi akidah hari ini, para murid ustaz sekalian, ustaz harap jaga akidah kita. Percayalah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita berminta. Seperti disebut dalam surah Fatihah, ihdinas surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita beribadat, kepada Allah juga kita meminta. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang seterusnya, bab yang ketiga nanti. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.